warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada episod yang 76 berkaitan dengan cara rawatan GERD. Pada 2 minggu lalu kita telah ambil apa itu GERD dan gejala-gejalanya. InsyaAllah pada minggu ini kita akan ambil bagaimana cara-cara untuk merawati penyakit GERD. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah bahawa perut itu punca segala macam penyakit. Perut kamu adalah dapur kamu ataupun kantung kamu ataupun dipanggil vessel. Apa yang kamu makan itulah yang akan menentukan kesihatan kamu kelak. Setahun, 3 tahun, 5 tahun akan datang, maka timbullah berbagai macam penyakit. Maka perut kamu itu ibarat kolam ataupun seperti air sungai yang mengalir. Jika baik sumbernya, maka baiklah air yang mengalir pada manusia. Begitulah apabila baik makanan kita, maka baiklah pergerakan gaya hidup kita. Alhamdulillah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sentiasa berpesan kepada kita pada surah Baqarah ayat 168 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi di sini Allah berpesan kepada seluruh manusia, oh mankind, disuruh makan apa yang dikaruniakan terdapat di bumi dengan syarat 2 kategori ataupun sifatnya halalan, yang baik, yang halal, dan yang kedua adalah thayyibah, yang baik kualitinya, yang selamat, yang bersih, dan begitu juga dielakkan daripada berbagai macam penyakit. Maka dari itu kita telah mengambil pada episod yang ke-75 kemarin tentang simptom ataupun gejala-gejala GERD yang dikatakan bahawa a burning sensation in your chest. Kita rasa bahawa dada kita seolah-olah panas terbakar. Lebih-lebih lagi ketika selepas makan dan selalunya lazimnya pada ketika malam. Ketika nak tidur kita rasa dada kita panas dan sukar untuk menelan makanan, dan begitu juga pencernaan makanan kita di dalam perut kita menjadi rosak kerana pencernaan tidak berjalan dengan baik. Maka apabila ia rosak, ia akan menaikkan semacam gas ataupun dipanggil asam, yang dikatakan asam lambung ataupun stomach acid. Maka disitulah antara beberapa gejala GERD. Begitu juga yang mana kita lihat bahawa dan di antara punca GERD kita telah mengetahui bahawa di antaranya adalah obesity, mana kelebihan lemak-lemak di dalam tubuh badan kita ataupun kita banyak minum minuman-minuman yang kandungan kafeinnya begitu tinggi. Yang ketiga adalah stres, anxiety ataupun depression adalah punca-punca yang mengakibatkan seorang terkena penyakit GERD. Yang keempat, sering makan gorengan-gorengan. Banyak sangat kita melazimkan memakan goreng-gorengan dan kandungan minyak yang tidak baik, itu boleh mengakibatkan GERD. Yang kelima, budaya hidup kita pada hari ini, anak-anak kita, belia-belia kita suka makan makanan segera, fast food dan cemilan-cemilan yang banyak. Ini semua punca penyakit GERD. Yang keenam, sering makan malam ataupun lewat malam. Makan pukul 10, 11, kemudian 12 terus tidur. Maka kita tidur dalam keadaan perut kita masih bekerja dan makanan belum
mencerna ataupun cerna dengan baik. Yang ketujuh, yang biasa di kalangan muda-mudi yang suka bergadang lewat malam ataupun mereka yang suka tidur lewat malam dan makan lewat malam. Maka inilah sekali lagi saya menjelaskan bahawa perut kita ini Nabi dah jelaskan punca segala macam penyakit. Jadi GERD ini dikatakan gastroesophageal reflux disease. Maknanya ada gas di dalam perut kita ataupun esophagal kita, kerongkongan kita. Apabila makanan yang kita makan tidak cerna dengan baik, maka ia akan mengeluarkan satu macam asid reflux, tendangan balik. Cubalah kita lihat perut yang baik dan sihat, healthy. Yang mana di sini dikatakan sphincter close, ada semacam valve. Apabila kita makan makanan yang baik, ia terus turun masuk ke perut dan ia tidak naik balik kerana di sini ada valve tertutup dengan izin Allah. Namun apabila kita makan makanan yang tidak jenis kualiti yang baik ataupun kita makan lewat malam ataupun yang sebagaimana dikatakan makan banyak makanan goreng-gorengan dan begitu juga makanan yang tidak sihat, apabila masuk ke dalam perut kita, valve ini tidak tutup, ia terbuka, dipanggil sphincter. Valve ini dipanggil sphincter, open, yang mengakibatkan allowing reflux, dia mengizinkan tendangan balik. Makanan yang kita makan yang tidak hadam dengan betul, ia akan menjadi racun dan gas, dia tendang balik naik ke kerongkongan kita dan inilah membuatkan kita merasa mual dan sendawa dan bau mulut kita berbau busuk. Maka inilah di antara beberapa kita lihat closed sphincter, ini makanan yang sihat, saluran pencernaannya yang ini dia terbuka. Kita sphincter, lower sphincter ini dia terbuka, maka inilah akibat penyakit GERD. Dan seterusnya, sekali lagi diingatkan bahawa Nabi SAW berpesan kepada kita bahawa perut itu adalah punca segala macam penyakit. Apa yang kamu makan, itulah yang akan menentukan nanti kelak. Sebagaimana Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Tirmizi mengatakan dalam hadis yang maksudnya, riwayat daripada Ibn Qayyum, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Maka itu kita digalakkan hikmah mengikut tata cara makan yang diamalkan oleh Nabi SAW. Yang mana makanan yang sedikit memudahkan hati untuk menerima kebenaran. Dan seterusnya inilah akibat apa daripada maksud hadis tadi, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam lebih buruk dari perutnya, kerana itulah yang akan menentukan kesihatan kita 6 bulan lagi, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, inilah akibat penyakit bermacam-macam. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah perut punca segala macam penyakit. Mengapa? Kerana perut adalah wadah yang sangat luar biasa. Perut mempunyai jalur meridian, yang mana jalur ini menguasai seluruh sistem tubuh badan kita dan seluruh organ-organ kita. Dan dari perut ini, ia boleh naik ke kepala. Apabila seorang tu terkena GERD, gas ini boleh naik ke kepala, rongga-rongga dada kita, hati kita. Dan jika seorang yang kena GERD, kesannya ia akan naik ke telinga, sehingga telinga kita berasa berdengung. Kemudian ia pergi kepada bahu kita atau pundak kita. Kemudian ia naik ke atas dan sehinggalah ia turun kembali, pergi ke kaki kita, dan hampir seluruh organ kita akan terkesan dan rosak. Jadi inilah di antaranya gejala dan punca akibat GERD. Jika perut sakit, rosak seluruh tubuh badan kita, kepala kita, jiwa kita, hati kita, kepala kita, kaki kita, semuanya terkesan dengan akibat penyakit GERD ini. Wa'iyazbillah. Makin marilah sama-sama kita lihat bagaimana cara untuk kita merawat
Sahabat-sahabatku khazanah Islam, di antara cara-cara mungkin boleh kita fikirkan. Pertama, apabila Allah menguji kita dengan penyakit GERD ataupun asam lambung ini, pertama kita harus renung kembali. Harus muhasabah diri dengan ikhlas, dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah, terus munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita fikir untuk pergi berjumpa dengan doktor. Yang kedua, sahabat-sahabatku khazanah Islam, kita mengikhlaskan diri kita untuk merubah gaya hidup kita dan merubah pola makan kita. Kerana kita terlepas pandang, kita tidak mengikut pola hidup makan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga pesanan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Jadi akibat kerana makan berlebih-lebihan dan tidak teratur, makanan ini tidak seimbang, inilah akibatnya penyakit GERD. Maka hendaklah kita cepat-cepat muhasabah, beristighfar dan bertaubat apakah di antara sebabnya. Jadi pertama, kita nak merubah pola makan kita, gaya hidup kita. Yang keempat, kita dapatkan nasihat doktor pakar. Mungkin doktor pakar itu perlu melakukan endoskopi, iaitu untuk mendiagnose saluran cerna bahagian atas, dan begitu juga itu dipanggil esophageal ataupun tenggorokan. Jadi pertama tadi doktor akan melakukan endoskopi untuk mencari periksa saluran cerna bahagian atas, ataupun mungkin dia akan melakukan OSJ. Mungkin ada masalah ulu hati atau batu empedu. Mungkin masalah penyakit-penyakit lain, yakni penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi ataupun penyakit kencing manis. Jadi di antaranya mungkin doktor akan cuba merawat dengan menggunakan obat antacid ataupun antasida ataupun Hadwa, ataupun dia akan menggunakan proton pump untuk menekankan gas-gas yang terdapat di dalam perut dan kerongkongan kita, ataupun dipanggil esophageal. Maka itu kita kembalilah kepada pola makan kita yang mana Allah berpesan berkali-kali, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, namun jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas yang diperlukan. Inilah akibatnya penderita GERD. Jadi bagaimana cara Islam ataupun cara perawat-perawat, tabib-tabib Islam? Pertama sekali, penderita GERD itu akan diberi sumber makanan yang natural, yang asli, yang berperanan untuk mengimbangi kembali sel-sel dalam tubuh badan kita yang rosak dan memperbaikinya. Dan dapat membantu penghadapan makanan dalam perut, kerana punca GERD ini ialah penghandaman ataupun digestion makanan dalam perut itu. Apabila ia tidak cerna dengan baik, ia akan menjadi basi. Apabila ia menjadi basi, ia akan mengeluarkan gas ataupun asid yang tidak enak. Ia tendang balik, keluar di daerah kerongkongan kita, hingga seorang itu akan muntah ataupun mual dan mulutnya berbau busuk ataupun sebagainya. Maka sahabat-sahabatku khazanah Islam, apakah cara-cara merawat GERD? Di antaranya resepnya adalah pertama, madu asli. Pastikan madu organik asli. Kita minum setiap pagi 1 sudu sarapan ketika perut kosong. Kerana ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mengadu hal, yang mana saudaranya mempunyai masalah sakit perut. Maka Nabi katakan, isqihu al-asal. Maka berilah dia makan madu 1 kali, 2 kali, 3 kali pun tidak sembuh. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqallah wa kadhiba batnu akhi. Maka benarlah apa yang Allah firmankan, maka perut saudara kamu telah berdusta, kerana
akibat daripada makanan yang tidak teratur dan seimbang. Yang kedua, sahabat-sahabatku khazanah Islam, kita juga boleh lakukan dengan virgin coconut oil, VCO, dicampur dengan habbatus sauda, 2 sudu minyak kelapa dara dan 1 sudu kecil habbatus sauda yang minyak, diminum ketika petang sebelum maghrib. Yang ketiga, kita amalkan makan organic extra virgin olive oil. Sama ada sebelah pagi ataupun sebelah malam sebelum tidur, kerana ia boleh melakukan proses pencernaan dengan lebih baik. Kerana Nabi SAW telah bersabda, "Kulu zaita waddahinu bih." Makanlah minyak zaitun dan sapulah pada badan kamu. Mengapa Nabi SAW menyebut kul, makan? Jadi menunjukkan bahawa minyak zaitun ini sejenis makanan yang ajaib. Bukan minum, tapi makan. Maknanya membudayakan makan minyak zaitun pada masakan kita, pada lauk-lauk kita, pada salad kita, pada sayur-sayuran kita. Apabila kita melazimkan dengan makan minyak zaitun, insya-Allah ia akan memerangi segala macam kolesterol jahat yang terdapat dalam tubuh badan kita. Yang keempat, sahabat-sahabat khazanah Islam, amalkanlah makan 7 biji kurma ajwa di sebelah pagi ketika perut kosong setelah kita sebelum kita sarapan. Mengapa kurma ajwa? Kerana kurma ini mengandungi fiber. Dan fiber ini sangat baik untuk perut kita dan sistem pencernaan kita. Yang kelima, marilah sama-sama kita cuba usahakan kearifan lokal yang terdapat di atas muka bumi ataupun di daerah Asia Tenggara yang begitu terkenal, yang dipanggil daun pandan. Kita hanya perlu mengambil 2 helai daun pandan, diiris-iris dengan baik, kemudian 2 helai daun pandan ini diiris, diracik halus-halus, kemudian dicampur dengan sejempul ataupun ibu jari halia, satu ibu jari halia yang diiris-iris halus-halus. Dan begitu juga daun pandan ini diiris-iris halus-halus, kecil-kecil. Kemudian kita masukkan dalam air, lebih kurang 400 ml air, lebih kurang. Kemudian kita jerang, selama 15 minit. Kemudian kita tunggu 20 minit. Apabila sudah sejuk ataupun sekiranya masih belum sejuk betul, kita campur sedikit air biasa ataupun air dingin supaya ia menjadi mantap. Kemudian kita masukkan 1 sudu madu asli dan diadun dengan baik, membaca surah Al-Fatihah dan begitu juga 3 kul. Amalkanlah selama 3 minggu, insya-Allah. Sekali kita minum di sebelah pagi, sekali kita minum sebelah petang. Jadi ini kalau kita dapat lakukan, insya-Allah dengan izin Allah akan sembuhlah penyakit GERD. Namun yang mana kita lihat dalam banyak-banyak herba-herba ini, tidak semua orang yang sesuai. Kerana herba-herba ini dia ada chemical aktif, maknanya ada chemical yang berperanan untuk menyembuhkan penyakit, namun ia tidak sesuai untuk semua orang. Walaupun dikatakan fihi syifa'un linnas, tentang ayat yang berkaitan dengan madu, tetapi kadang-kadang tak semua orang, mungkin 90% saja yang serasi sesuai dengan jiwa dan perutnya. Begitu juga VCO, virgin coconut oil, ada orang sesuai, ada orang yang tidak sesuai. Dan begitu juga habbatus sauda. Lebih-lebih lagi di kalangan wanita yang dalam keadaan haid, tak digalakkan supaya
minum habbatus sauda kerana ia boleh mengganggu sistem haidnya. Dan begitu juga organic extra virgin olive oil, insya-Allah lebih kurang 90% ramai orang yang sesuai dan serasi dengan minyak zaitun. Jadi kita lihat ada orang yang kena sesuai jodohnya dengan minyak zaitun, ada orang sesuai dengan madu, ada orang sesuai dengan kurma ajwa. Mungkin dia tak boleh makan 7 biji, dia mula dengan 3 biji, kemudian 5 biji, kemudian 7 biji. Dan yang kelima tadi dikatakan minum air daun pandan campur dengan halia. Maknanya sebesar ibu jari dihiris-hiris dengan halus, 2 helai daun pandan, direbus 15 minit. Setelah dingin airnya, barulah dimasukkan madu asli. Maka bolehlah sama-sama kita cuba. Namun, tidaklah digalakkan kita campur aduk. Contohnya kita campur VCO. Kemudian kita campur dengan minyak zaitun. Kemudian dicampur dengan kurma ajwa. Kemudian dicampur dengan daun pandan. Ia tidak digalakkan untuk kita campurkan semua 5 jenis herba dalam satu masa. Kerana ia mempunyai chemical aktif, kadang-kala ia tak menjadi penawar, bahkan ia boleh menjadi racun. Jadi maka dari itu, cubalah kita usahakan mencari organik madu asli yang sesuai di daerah kita, Nusantara, dan boleh juga diusahakan campur minyak habbatus sauda dicampur dengan 1 sudu minyak kelapa darah. Dan begitulah seterusnya. Setelah 6 perkara yang telah kita lakukan, setelah kita beristighfar, kita bertaubat, kita bermunajat kepada Allah dan kita lakukan 5 jenis herba tadi. Yang ketujuh, kita solat duha. Amalkan solat duha selepas subuh, kita rehat apabila syuruk naik matahari, masuk waktu duha, terus kita solat duha 2 rakaat, 4 rakaat kerana ia boleh memberi sedekah kepada 360 ruas tulang kita dan sekaligus ia boleh menjadi penawar. Setelah kita solat duha, kita pun keluar dari rumah, berjalan di bawah sinaran matahari lebih kurang 15 minit, 20 minit kerana mukjizat pancaran matahari ini Allah telah bersumpah dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Jadi tadi kita digalakkan untuk solat duha, berjalan berjemur di bawah sinaran matahari pada waktu duha. Kita jalan menghadapi sinaran matahari 15 minit, 20 minit untuk memberi pancaran kuasa sinaran matahari pada dada kita, hati kita, supaya penyakit GERD ini akan beransur pulih. Kemudian kita berpaling, pusing, dan begitu juga 15 minit, 20 minit beri pancaran matahari itu pada kedua ginjal kita dan organ-organ kita. Jadi di antaranya saya katakan tadi, punca daripada perut, tapi ia kesannya, efeknya boleh mengganggu seluruh organ-organ dalam tubuh badan kita. Yang ke-9, sahabat-sahabatku khazanah Islam, dari sudut spiritual, kerohanian, walaupun kita telah amalkan herba-herba alamiah, kita juga perlu gandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan amalan spiritual kerohanian kita. Amalkanlah budaya salat malam dan amalkanlah sujud lama. Sekurang-kurangnya 1 rakaat itu sujudnya 7 minit. Sebaik-baiknya 10 minit. Sehingga jika ada darah-darah beku yang terdapat dalam otak kita, ia dapat melakukan blood circulation, putaran edaran darah yang terdapat di kepala, ia dapat mencernakan, dan perjalanan darah kita apabila lancar dan baik, maka segala macam penyakit akan terhapus. Itu pun dengan izin Allah, kerana Nabi SAW telah bersabda,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usiba da'u dawa, apabila obat herba padan dengan penyakit kita, bari'a biiznillah, pasti ia akan sembuh dengan syarat biiznillah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, sebagaimana yang saya galakkan bagi mereka setelah dia pergi mendapatkan berjumpa dengan doktor atau pemeriksaan doktor 3 bulan sekali. Amalkanlah budaya ini, sama ada 4 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali dapatkan medical check-up untuk mengetahui tentang kita punya blood sugar level, bagaimana keadaan kadar gula dalam tubuh badan kita, ataupun high blood pressure kita, tekanan darah kita macam mana, supaya apabila kita dapatkan rawatan doktor, ia akan menganjurkan kita dan ia beri kita bagaimana keadaan tekanan darah kita ataupun kadar gula darah kita. Dan begitu juga ada doktor, dia akan minta kita supaya mengadakan urine test untuk dia mengesan tentang air kencing kita, ataupun dia akan ambil darah kita untuk diperiksa sama ada darah kita ini ada racun ataupun darah kita ini mempunyai kolesterol yang banyak. Maka dari itu kita memerlu makan obat untuk menipiskan kadar kolesterol di dalam badan kita. Sebagaimana yang telah saya nasihatkan tadi, amalkanlah minum minyak zaitun sebelah malam sebelum tidur, ataupun amalkan minum air 150 ml air hangat, letakkan 1 sudu organic apple cider dan letak 1 sudu teh madu asli, dikacau dan diminum 40 minit sebelum tidur, kerana ia dapat menghapuskan ataupun menurunkan kolesterol yang terdapat pada saluran darah kita, dan insya-Allah ia akan menjadi bersih. Dan apabila perjalanan darah kita lancar, maka kita akan menjadi sihat dan segala macam penyakit GERD akan hilang dengan izin Allah. Maka ketahuilah kita juga perlu meminta pertolongan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dengan penuh insaf, istighfar, taubat, kerana sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk, orang yang sabar, orang yang bertawakal kepada Allah dan bermunajat, insya-Allah dengan izin Allah akan sembuhlah segala macam penyakit. Walaupun bagaimana saya telah menjelaskan bahawa ini bukan miracle ataupun sesuatu yang ajaib. Jangan kita sangka 1 minggu, 2 minggu semua penyakit akan hilang. Tetapi sekurang-kurangnya ia memerlukan masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang-kala sampai 6 bulan barulah penyakit GERD itu akan beransur pulih dengan izin Allah. Maka dengan demikian, marilah sama-sama kita sentiasa mengamalkan dan memunajat dengan Allah SWT dengan berbagai macam penyakit. Doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi batni. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Sehingga berjumpa lagi pada episod yang 77 insya-Allah. Assalamualaikum.